Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Muaz. Kawan-kawan nak tahu surah yang paling terpanjang dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Saya Ismail. Kawan-kawan nak tahu surah yang tidak terdapat huruf mim di dalamnya adalah Kautsar. Saya Muhaimin. Info hari ini. Surah yang tidak terdapat huruf fa di dalamnya adalah surah Al-Fatihah. Kaifahalukum kawan-kawan? Saya Sa'ad. Ayat Makkiyah kebiasaannya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas. Hai kawan, nama saya Faiz. Di dalam surah di dalam Al-Quran terpendek ialah Al-Kautsar. Saya Tasni. Kawan-kawan tahu tak? Ayat Madaniyah kebiasaannya dimulai dengan Ya Ayyuhal Insan. Alhamdulillah, terima kasih, syukran. Selama mana kita berkemalan dengan adik-adik kita tadi memberikan info yang menarik. InsyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam surah apa adik-adik? An-Nisa. Alhamdulillah, pada kali ini insyaAllah pada ayat yang ke-7. Dalam bahasa Arabnya 7 apa? Sab'ah. Masya Allah. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Siapa di kalangan anda yang nak baca? Sebut saya. Saya. Oh, Muaz seorang je. Okey, silakan Muaz baca ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabina wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Masya Allah. Bukan nafi. Sad. Nasiban mafruḍa. Seorang. Nasiban mafruḍa. Ya, ada improvement sikit tadi. Nafi ya. Okey. Bagus. 2 mantap untuk adik Muaz. 1, 2, 3. Mantap. Okey, ya. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-7 menunjukkan satu tajuk yang sebenarnya Islam tidak terlepas pandang mengenainya. Mengenai solat dah biasalah. Puasa, zakat, haji biasa dah kita sebut. Tetapi juga Islam tidak mengesampingkan soal peperangan. Pernah sebut juga sebelum ni. Tidak mengesampingkan soal ekonomi. Hari ini kita nak cerita pasal ekonomi juga yang dinamakan pembahagian harta pusaka. Apa dia? Pembahagian harta pusaka. Ya, maknanya sesuailah dengan apa yang Allah firmankan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan aku sempurnakan nikmatku ke atasmu wahai Muhammad. Bila kata sempurna, maknanya agama tu sempurna. Cara nak makannya, cara nak minumnya, cara nak mentadbir negaranya, ekonominya, sistem kekeluargaannya, hubungan suami isterinya, pembagian harta pusakanya. Maknanya Islam ni lengkap tak lengkap? Lengkap. Lengkap. Dan Allah kata hanya Islam sahaja yang aku redha sebagai agama. Oleh sebab tu siapa kata Islam agama, nikah, kahwin, puasa, zakat, haji sahaja, betul ke salah? Salah. Macam tak yakin. Dia kalau siapa kata agama Islam hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin je, betul ke salah? Salah. Maknanya Islam the way of Life. macam tak yakinnya. Islam the way of Life. tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Pembahagian harta pusaka yang kita kadang-kadang sebut namanya faraid. Sebut Faraid. ataupun ada setengah yang menyebut mirath. Sebut Mirath. okey. Kadang-kadang orang kita pun disalahgunakan. Jom kita faraidkan harta-harta kita. Itu kadang-kadang betul lah. Jom kita faraidkan makanan-makanan ni kepada jemaah-jemaah masjid. Dia guna faraid juga ya. Tapi sebenarnya faraid ni lebih kepada sesuatu ilmu yang berkaitan dengan harta pusaka akan dibahagi-bahagikan khususnya selepas kematian si mati. Ya. Terlebih. Naam. Maknanya bila Allah kata antara perkara yang awal dicabut, antara benda yang awal ditarik dekat dunia, dekat muka bumi ini, maknanya ilmu tu susah ke senang?
Sedikit sukar. Maknanya ramai kuasai ke sedikit yang kuasai? Sedikit yang kuasai. Maknanya leceh ke tak leceh? Leceh sikit. Itu sebab kalau adik-adik nak tahu, for your info adik-adik, sekarang ni kadang-kadang untuk memudahkan pengguna, dia sekarang ni ada satu CD. Ada satu software, ada satu perisian tuan-tuan. Dia memasukkan sahaja amount-amount yang terlibat, tapi semuanya telah disetkan supaya bila tekan OK ataupun tekan calculate, keluar dengan detail. Itu sebab Ustaz ada satu cerita. Tullabi. Naam. Ceritanya macam ni, ada seorang tu, dia jumpa seorang ustaz yang hebat juga dalam faraid. Tiba-tiba dia kata, saya begini masalah ini, mati ada 3 orang adik-beradik, gedebak-gedebuk. Lepas tu dia kata, okey, sekejap saya kira kan. Kira pop, ini jawapannya. Jawapannya ini, kau bahagikan sekian. Kena tengok tersilap baca, tersilap kira. Alamak, tersilap lah. Tiba-tiba ada seorang ustaz lagi. Orang tanya juga masalah yang sama. Tapi dia tiba-tiba, dia tak jawab. Dia kata, sekejap saya masuk bilik. Ingatkan nak merujuk. Rupanya buka komputer, babe. Buka CD, bagi jawapan. Tepat pula tu. Nak menunjukkan susahnya ilmu faraid ini untuk dikuasai. Tapi kalau siapa yang minat belajar, insya-Allah tak susah mana. Tasbih! Subhanallah. Kita akan sambung cerita tentang pembahagian harta pusaka selepas ini. Berdasarkan suluhan ayat 7 surah An-Nisa. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi tidak memfaraidkan makanan di hadapan tuan-tuan. Tapi kita nak belajar faraid ataupun miras ataupun pembahagian harta pusaka. Pertama, ayat yang tadi menjelaskan bahawa orang kaum kerabat, begitu juga bagi seorang wanita, bagi lelaki ada haknya masing-masing tersendiri. Cuma bezanya, biasanya yang lelaki ini diberi ada bahagiannya lebih sedikit berbanding perempuan dan seumpama dengannya. Sebab pertama nak menunjukkan kepada kita, tullabi, bahawa yang dapat harta pusaka ini bukan hanya lelaki. Sebab sebelum amalan jahiliah sebelum ini, kebanyakannya dibagi kepada lelaki dewasa sahaja, yang besar sahaja. Tetapi bila Al-Quran turun, maka diberikan pembahagian-pembahagian kepada semua. Perempuan, lelaki, budak lelaki, orang besar, orang kecil, kaum kerabat, yang berpatutan yang telah ditetapkan oleh siapa? Allah. Di dalam apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ya, maknanya Allah terpaksa letakkan. Sebab dia tahu manusia ni kadang-kadang gila reta. Bergaduh hanya kerana harta sekangkang kera. Kera tu dibuat split tau. Dia kangkang bersatu je. Tapi sanggup apa? Dia sanggup bergaduh adik-beradik. Walaupun dia tahu itu hubungan kekerabatan ataupun hubungan persaudaraan. Dia sanggup putus sahabat. Hanya kerana apa? Duit. Hanya kerana harta. Hanya kerana tanah dan seumpama dengannya. Maka Allah terpaksa meletakkan perkara-perkara tertentu, pembahagian-pembahagian tertentu untuk tujuan tak bergaduh. Akhirnya, ayat tadi juga menerangkan dan menolak bahawa apa? Bahawa ada orang kata, apalah lelaki ni selalu mendiskriminasi wanita. Wanita selalu dapat sikit. Islam bagi tu semua pertamanya dapat, bagi mereka yang berhak, yang ada hubungan darah biasanya dan hubungan kerabat. Satu. Yang keduanya, bagi lelaki kadang-kadang lebih sedikit berbanding perempuan, lebih sedikit sebab dia ada tanggungjawab. Kalau dia dapat duit pun, dia akan bagi kepada isteri dia balik, dia akan bagi kepada anak pinak dia, bagi orang tanggungan bawah dia. Akhirnya dia dapat sikit juga balik. Sebab dia dapat lebih. Sebab dia ada tanggungjawab lebih, maka bagi pun kena lebih. So, bapa yang patut bagi harta ke ataupun mak yang patut bagi biayai perbelanjaan anak-anak? Siapa? Bapa. Itu sebab ada pembahagian-pembahagian yang dikira adil. Ya, okey, itu yang pertama. Kedua, apakah tujuan mempelajari ilmu faraid? Agak-agak, siapa tahu? Kalau tahu, Ustaz bagi hadiah. Sebiji handphone. 5 saat, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat handphone aku. Mudah aja. Ustaz dah bagi tahu kan faraid, harta pusaka ni untuk mengetahui habuan ataupun pembahagian harta ahli waris ataupun harta peninggalan si mati. Itu je. Kalau misalnya tak tahu macam mana nak bahagi harta pusaka, apa akan terjadi mungkin? Kuat sikit, Faiz, macam nak cakap satu, apa dia? Pergaduhan. Tak kuat. Pergaduhan. 2 mantap untuk Faiz, 1, 2, 3. Mantap, pergaduhan. Ya, apa lagi yang mungkin terjadi kalau tak tahu? Pecah belah. Pergaduhan, pecah belah. Bagus, pecah belah. 2 mantap juga untuk Mas, 1, 2, 3. Mantap. Ya. Dan kadang-kadang, ya Allah, ada orang teraniaya. Dahlah dia kematian suami.
Tapi kalau tak bahagi cara yang betul, dia pun tak ada kerja, maka dia akan duduk merempat. Anak pinak tak terbela. So bila anak pinak tak terbela, dia pula nakkan keperluan, ada potensi tak masyarakat kena pecah rumah dengan orang yang nak memerlukan makanan, duit dan sebagainya tadi? Ada potensi tak dipecahkan rumah? Ada. Harta pusaka tak dapat, tak dibahagikan dengan betul. Ketika itu tak mustahil dia akan melakukan jenayah-jenayah. Curi, pecah rumah, curi sport ring, curi duit orang dan sebagainya. Tetapi apabila dibahagikan, paling tak pun ada duit. Sempatlah untuk membelanjakan anak yang nakkan susu. Lagi, sempatlah membelanja untuk makan. Sempatlah orang kata berguna duit untuk bayar teksi dan akhirnya pergi cari kerja baru. Sebagai contoh kalau kematian suami. Begitulah juga pembahagian-pembahagian yang kalau Ustaz cerita pun, anda akan pening, dia perlu ada kelas khusus. Tetapi antara istilah yang digunakan dalam Quran, dalam bahasa Arab, disebut as-sulus. Sebut? As-sulus. Diambil daripada salasah, 1/3. Ada juga yang disebut al-khumus. Sebut? Al-khumus. Ataupun khumus, ya. 1/5. Ada juga as-sumun. Sebut? As-sumun. Agak-agak berapa? Siapa tahu? 1/8. Ya Allah, kuat sikit main. Berapa? 1/8. 1/8. 1/8 juga untuk main. 1, 2, 3. Mantap. Ya, as-sumun. Begitu juga kalau as-subu' sama juga 1/7. Ada kiraan-kiraan dia. Tetapi nak ceritanya Rasulullah, nak kaitkan juga sedikit walaupun lari, iaitu Rasulullah, dia juga ada hak daripada harta pembahagian, harta perang, rampasan perang yang disebut ghanimah. Apa dia? Ghanimah. Dia akan tulis untuk Rasulullah khas khumus. Apa dia? Khumus. Berapa per 5? Berapa per 5 dah pecah rahsia aku. Berapa agak-agak? 1/5 daripada harta rampasan perang adalah kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, inilah yang Ustaz sebutkan, pembahagian harta pusaka, isu ekonomi, isu harta yang diselamatkan dan dibicarakan juga oleh Islam, dan supaya umat Islam tidak berpecah belah, tidak bergaduh, tidak berbalahan, tidak berbunuhan sesama sendiri, tidak putus sahabat. Kan sebelum ini surah An-Nisa menceritakan tentang hubungan silaturahim, hubungan kerabat, hubungan suami isteri, hubungan dengan anak yatim. Nampak? Sesuai tak namanya ataupun cerita ni dekat dalam surah An-Nisa? Sesuai tak? Sesuai. Sebut subhanallah, tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Ya, kita serahkan kepada Atuk. Mungkin Atuk ada nak cerita sesuatu tentang harta pusaka ni ataupun miras ataupun faraid. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Over to you, Atuk. Terima kasih. Terima kasih cucu Atuk. Terima kasih cucu Atuk. Thank you very much. Cucu Atuk, masya-Allah ya. Cucu Atuk di luar sana, masya-Allah. Terima kasih juga termasuk cucu Atuk yang tua-tua tu. Masih pegang Quran lagi tu. Masya-Allah, dengar Ustaz Zain baca Quran tadi. Terima kasih kepada semua kerana setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Masya-Allah, kita dengar tadi Ustaz Zain bercerita pasal pusaka. Hebat tak? Hebat. Kalau Ustaz Zamri kata harta pusaka merupakan ilmu yang susah nak dipelajari. Susah nak belajar, betul tak? Betul. Tapi Atuk nak tambah, sebenarnya harta pusaka ini satu amalan yang susah untuk dipraktikkan. Susah untuk dipraktikkan kerana apa yang berlaku pada hari ini tidak ramai yang mengamalkan pembahagian harta pusaka. Atuk nampak ramai. Kerana bila seorang meninggal dunia, maknya tak kisah, isteri tak kisah, anak-anak pun tak kisah. Ada setengah orang bila seorang meninggal dunia, berebut nak harta. Orang tu nak banyak. Ada berlaku tak? Ada. Maka sebab itulah kenapa Ustaz Zamri kata, tu ilmu yang susah nak pelajari, yang tak banyak orang pelajari. Maka sebab itu kita kena pelajari ilmu faraid, ilmu miras, dan wajib kita laksanakan mengikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran 1. Atuk amat sedih kerana berlaku hari ini ramai di kalangan kita bila suami meninggal dunia, ada harta, ada kereta, ada rumah, ada duit, ada saham, tapi isteri buat aja. Bebek anak je kecil. Salah tak? Salah. Salah satu. Yang kedua hari ini bila berlaku hari ini, ramai orang tamak atau pusaka. Baru mati, baru tanam tu ha. Tanah masih basah lagi. Dah cakap pasal harta pusaka. Mari abang dia, mari sepupu dia, mari adik dia, mari entah macam sama benda.
Ya, tuntut apa? Tuntut duit. Maka ayat tadi kata apa? Allah pastikan lirijal. Siapa dia rijal? Laki. Maksud dia anak lelaki bagi si mati. Walin nisa. Siapa dia? Anak perempuan bagi si mati. Maka Allah kata anak lelaki, anak perempuan tak ada hijab. Tak ada apa? Hijab. Tidak ada sesuatu yang menghalang mereka dari menerima harta pusaka peninggalan si mati. Maka dalam konteks ini ada 4 manusia. 4 manusia tak akan terhalang. Siapa pun tak boleh halang dan mereka berhak pusaka siapa dia. Yang pertama, anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, nenek ataupun opah ataupun apa lagi? Maktuk. Ni 4 manusia ni tidak ada mahjub. Apa arti mahjub? Tidak ada orang yang boleh menghalang mereka ini daripada menerima harta pusaka. Tetapi orang lain daripada itu, bisa kita katakan adik lelaki si mati. Contoh, adik lelaki si mati. Kalau si mati itu ada adik lelaki, ada abang lelaki. Mereka ini belum tentu. Sebab bila si mati ada anak lelaki, ada anak apa? Lelaki. Walaupun seorang, bila si mati ada anak lelaki, maka abang dia, adik si mati tak boleh terima pusaka sebab terhalang oleh adanya anak lelaki tadi. Tapi kalau si mati tidak ada anak lelaki, abang dia boleh dapat. Adik lelaki dia boleh dapat. Tapi kalau dia ada anak lelaki, maka abang adik dia Tak dapat. okay. Banyak orang tanya Atuk, boleh tak Atuk tu kita bagi sama rata? Kalau ada duit 5,000, anak 5 orang, bagi seorang? Boleh tak? 1,000. Sebenarnya kita cakap tadi, Allah kata apa? Lirijali nasibun. Anak lelaki ada habuan dia. Walin nisa'i nasibun. Ada habuan dia. Dalam ayat Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walidzakari mithlu hazzil unsayain. Apa makna dia? Anak lelaki, dia punya power dia, kuasa dia, dia akan mendapat 2 bahagian anak perempuan. Siapa kata? Al-Quran. Ya, Allah. sekejap. Siapa kata ini? Allah. Allah kata anak lelaki mendapat apa? 2 habuan. Artinya kalau anak perempuan dapat 1,000, anak lelaki dapat apa? 2,000. Kalau anak perempuan dapat 10,000, anak lelaki dapat apa? 20,000. Itu maknanya Allah tak boleh kata bagi sama rata. Maka sebab tu Allah kata lirijali nasibun. Tok. Ya. Kalau Apa dia? bapak dia dah meninggal, lepas tu dia ada 2 anak. Satu lelaki, satu perempuan. Ya. Kalau anak perempuan ini miskin, yang lelaki tu kaya. Kalau nak bagi semua harta dekat yang miskin tu boleh ke? Anak perempuan tu? Masya Allah. Ya, dia agak kesian dia. Kalau ada 2 anak lelaki perempuan, tiba-tiba tak payah bagi lelaki tu dia bisnes kan. Dia orang bisnes duit banyak tak? Banyak. Tak payahlah, aku bagi adik kau sudahlah. Boleh? Tak. No, tak boleh. Soal dia duit banyak ke itu soal lain ya. Ingat Muaz ya. Yang duit bagi soal lain. Soal ini harta pusaka. Mesti bahagi ikut apa Allah kata. Allah kata apa? Walizzakari mithlu hazzil. Soal dia miskin, soal dia tak ada soal lain. Sebab kehidupan suami ini anak lelaki dan lain. Anak perempuan ini bila dia berkahwin, berumah tangga, siapa yang kena belanja? Laki. Suami dia. Atau bila dia nak kahwin, orang bagi duit kat dia, mas kahwin, dia dapat duit. Anak lelaki bila nak kahwin, Bayar. dia pula kena keluar duit. Bila ada suami, dia ada isteri, ada anak, siapa kena belanja? Dia. Maka sebab itu, Islam peruntukkan anak lelaki lebih pada anak perempuan. Soal miskin, Muaz ya, miskin itu bukan soalan. Maka sebab itulah, Atuk pesan lagi sekali, suatu ingat, bila berlaku kematian, tolong. Harta yang ditinggal oleh si mati itu adalah harta apa? Pusaka. Wajib diagihkan mengikut faraid. Okey? Apa maknanya? Kalau suami tu meninggal, lepas tu harta tu isteri tu dia ambil seorang je. Dia tak bagi anak-anak. Itu yang Atuk kata makan harta anak yatim. Kalau isteri ambil seorang saja, kau tak payahlah. Mak ni, mak perlu duit, mak nak jaga kau. Itu soal lain. Ini mesti bahagi ikut faraid. Isteri dapat macam mana? Kadang-kadang isteri mungkin dapat 1/4. Yang Ustaz Mazid cakap tadi, rubuk. Rubuk apa dia? 1/4. Mungkin kadang-kadang isteri akan dapat sumun 1/8. Mungkin maka ikut faraid. Maka sebab itulah tuan-tuan ini, isteri tak berhak ambil semua. Anak sulung tak berhak ambil semua. Dia kena bahagi ikut faraid. Isteri banyak mana, anak sulung banyak mana, anak perempuan banyak mana. Bahagi selesai semua, barulah kita selesai harta
pusaka. Dia kalau tak bahagi kan, macam mana ke hak? Yang berlaku hari ni, seperti Mak Ai cakap tadi. Bila meninggal, isteri buat dek aja. Kereta suami dia ambil. Sewa orang banglo dia ambil. Saham dia pakai. Dia makan harta anak. Yatim. Maka sebab tu ingat, jangan makan harta anak yatim. Maka harta ditinggalkan mesti dibahagi mengikut faraid. Supaya selamat dunia dan akhirat. Hingga bertemu lagi di sudi akan datang dalam rancangan Adik Dan Kawan. Sehingga itu, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.